Pada hari ini kita ada tetamu istimewa iaitu Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Wang bagi menceritakan mengenai kesiapsiagaan ATM membantu negara membendung penularan pandemik COVID-19. Dan Tan Sri, sebagai permulaannya kita tahu penugasan ATM pada awalnya adalah untuk membantu PDRM dalam sekatan jalan raya dan juga melakukan rondaan. Jadi sehinggalah Perdana Menteri telah mengumumkan PKPB dilanjutkan sehingga 9 Jun ini. Jadi dalam tempoh 2 bulan ini, bagaimana sejauh mana pelibatan ATM yang betul-betul lumus dalam menangani COVID-19 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ATM kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi informasi dan pendapat kepada pendengar-pendengar di luar sana tentang penglibatan ATM dalam usaha negara kita untuk membendung dan melawan COVID-19 ni. Pertama kali, seperti mana yang kita tahu, penglibatan ATM sejak bermulanya pengarahan kawalan pergerakan, iaitu lebih dalam 20 Mac yang lepas, kita telah melibatkan seramai 7,000 lebih anggota kita dalam membantu PDRM untuk menjalankan beberapa tugas yang telah pun diberi kepada kita. Pertama kali adalah PDRM membantu PDRM menjalankan sekatan jalan raya dan juga rondaan bersama. Selain pada itu, ATM juga telah mengambil bahagian untuk membantu Kementerian Kesihatan membantu menjalankan ataupun mengoperasi satu daripada tempat kuarantin kita dan rawatan kita di Maib Sedang, dioperasikan oleh pasukan perubatan Angkatan Tentera. Selain daripada itu, kita juga membantu KKM di pusat masuk seperti di KLIA, di mana kita membuat saringan kepada rakyat Malaysia yang balik daripada luar negara. Di Hospital Angkatan Tentera juga kita ada pusat saringan sendiri. Ini adalah untuk membantu KKM dalam menjalankan usaha mereka melawan wabak COVID-19 ini. Selain daripada usaha-usaha yang kata orang yang melibatkan secara terus macam tu, dan indirect punya kata orang support pun, kita telah membantu menghantar perubatan PPE dan juga beberapa peralatan-peralatan yang diperlukan semasa operasi ini daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Di Sabah dan Sarawak juga kita menggunakan pesawat udara kita untuk menghantar bekalan makanan ke tempat-tempat terpencil yang di mana jalan darat amat sukar. So kita telah dalam masa 2 bulan ni banyak tugas-tugas kita lakukan untuk membantu pihak-pihak berkuasa. Selain daripada itu, seperti yang kita lihat sekarang ni kan, daripada PKP betul masuk dalam PKP ni kita ada PKPD, di mana beberapa tempat zon merah ni yang ada berisiko tinggi, KKM mengambil tindakan untuk membuat saringan kepada beberapa tempat ni. ATM masuk untuk membuat kawalan di mana kita telah
meletak pagar dawai berduri supaya tidak ada pergerakan luar masuk untuk memudahkan pihak-pihak kesihatan melakukan saringan terhadap penduduk di situ. Setakat ni kita telah pun melakukan 8 kawasan PKD dan yang masih apa kata orang berjalan sekarang ni adalah di kawasan PJ Old Town. Dan masa ni kita telah masuk lagi ke satu fasa, iaitu PKPB kan. Itu pun ATM masih lagi mengambil bahagian untuk membantu pihak PDRM melakukan sekatan jalan raya, rondaan dan juga penguatkuasaan SOP di tempat-tempat awam. Kita jangka akan mengambil bahagian dalam ni selagi kita diperlukanlah. Kita pun tak tahu sampai bila benda ni akan masih diperlukan. Ya. Tan Sri, kalau kita lihat perkongsian video itu sebentar tadi, Tan Sri ada juga melaksanakan lawatan di beberapa kawasan PKPD, khususnya di jalan Pasar Besar Jalan Othman di Petaling Jaya. Mungkin boleh kongsikan situasi dan juga keadaannya di mana, kerana di situ juga kita lihat kesnya masih lagi aktif, dan juga bagaimana penugasan yang diberikan oleh pihak ATM sendiri. Apabila kita diperlukan untuk membuat sekatan di kawasan Pasar Jalan Osman tu, pihak kita telah menghantar tim kejuruteraan untuk membuat pagar dawai berduri di mana di beberapa kawasan tu kita buat blokkan dia supaya tidak ada pergerakan keluar masuk. Di situ ada lebih kurang dalam 2,900 penduduk. Kebanyakannya rakyat tempatan dan selebihnya adalah masyarakat luar. Tujuan dia adalah disebabkan di situ ada terdapat beberapa kes yang meningkat. Maka pihak KKM rasa perlu untuk membuat saringan dan mengasingkan siapa yang didapati positif. Apa yang saya lihat di situ kan, ini adalah PKPD yang ke-8. Persiapan kali ini begitu rapi, di mana apabila kita membuat kawalan ketat tu kan, orang tak boleh keluar masuk. Jadi keperluan asas untuk orang-orang di dalam kawasan tersebut perlu diberi bantuan. Jadi di situ pihak kerajaan tempatan MPPJ telah pun bersiap sedia kan. JKM pun telah bersiap sedia, dan kita apabila kita membuat kawalan tersebut mudah, tidak ada perkara-perkara yang merumitkan. Lagipun di situ masyarakat setempat amat bekerjasama, memberi sokongan kan, tidak ada memberi kerenah yang tidak diundang. Apabila keperluan untuk mereka membuat saringan, mereka keluar dengan rela hatinya. Jadi ini memudahkan kita sebagai penguatkuasa ni melakukan kerja yang sepatut kita buat kan. InsyaAllah perkara ni ataupun PKPD dekat situ ni akan berlangsung sehingga 2 minggu, mungkin dalam 23 bulan ni tamatlah kan. Saya berharap perkara ni dapat berjalan dengan lancarnya. Baik, saya difahamkan ATM juga memperketatkan kawalan persepadanan. Ini bagi memastikan bahawa negara tidak dicerobohi oleh penataan tanpa izin, kerana dikhawatir akan berlakunya satu kluster baru. Mungkin kita ada kluster baru penataan tanpa izin kan, undang membawa pandemik COVID-19 ni ke negara kita. Jadi saya difahamkan
difahamkan bahawa kawalan ini adalah di bawah National Task Force NTF yang diteraju oleh ATM sendiri. Jadi boleh Tan Sri kongsikan mengenai perkara berkenaan? Apabila kita dalam menangani wabak COVID-19 ni, kita telah dapat membendung kan penyebaran wabak ni di dalam negara. Kita telah melakukan apa yang sepatut dilakukan. Satu daripadanya adalah untuk menentukan kes-kes daripada luar ni dapat dibendung. Kita telah membuat saringan di pintu masuk, di mana setiap orang masuk kita akan suruh buat kuarantin 14 hari supaya sesiapa masuk ke Malaysia ni dia zero case lah, dia akan masuk tidak ditapis kan, dan apabila mereka balik ke keluarga mereka ataupun dapat bercampur dengan masyarakat luar, mereka telah dibersihkan ya. Itulah berapa seriusnya kita dengan dalam mengenangani ini. Tetapi pada masa yang sama juga kan, kita tidak mahu kan kemasukan pendatang ni melalui pintu-pintu masuk yang tidak sah, dipanggil lorong tikus. Kita sempadan kita ni terlalu panjang, kedua-dua sempadan darat dan juga sempadan perairan kita terlalu besar kan. Untuk mereka membolosi ke situ tu ada kemungkinan dan jika ini berlaku maka peluang untuk orang daripada luar ni memasuki Malaysia dan mereka mungkin membawa wabak tersebut dengan mereka. Apabila dah sampai di sini kan, kita tidak ada kawalan terhadap mereka, mungkin mereka akan memberi jangkitan kepada masyarakat. Tapi yang teruknya adalah kita tak tahu di mana mereka, contact tracing tak ada kan, kita pun tak tahu alamat dia orang. Jadi perkara ni akan membuat satu lagi gelombang kan, ataupun kluster baru yang mungkin kita tidak dapat kawal kan. Oleh demikian, kerajaan berpendapat bahawa kawalan sempadan kita ni harus diperketatkan. Kalau kita nak kata perketatkan dengan cara menghantar orang, menghantar anggota-anggota ni mungkin tidak efektif. Oleh demikian, disebabkan kawasan ini terlalu luas, maka satu gabungan ataupun operasi bersepadu yang melibatkan semua agensi-agensi keselamatan. Antaranya adalah ATM, PDRM, APMM, RELA, APM, pihak-pihak berkuasa, penguatkuasa lain seperti Jabatan Laut, Immigration, Custom, Penghilitan. Ini orang yang terlibat di kawasan-kawasan tersebut. Dengan cara sebegini, kita dapat kumpulkan aset dan anggota kita, meningkatkan keupayaan pada masa yang sama. Dari segi command and control tu lagi lebih efektif. Oleh demikian, ATM telah diberi mandat untuk menerajui operasi bersepadu ni. Kita telah pun menjalan operasi tersebut lebih kurang dalam lebih daripada 2 minggu sekarang ni kan. Dan ini akan berterusan. Maksud dia kita akan mengambil langkah ini, dan jika tidak ada konflik pun kan, operasi sebegini kita akan teruskan untuk menangani masalah-masalah parti di Malaysia ni.
kan. InsyaAllah dengan usaha sebegini, dengan pendekatan sebegini, dengan kerjasama semua pihak, kan, saya rasa dan berharap bahawa satu masalah wabak daripada import daripada luar ni dapat dibenteraskan, dan juga masalah parti yang kita selalu hadapi ni dapat kita bendung dan kita hapuskan. Okey. Baik Tan Sri, selama ini kalau kita melihat mendepani musuh bukan sahaja daripada luar dan juga dalam negara, kita melihat musuh itu adalah sesuatu yang fizikal yang boleh kita nampak. Tapi kali ini berbeza keadaannya kerana COVID ini adalah sesuatu yang tak boleh dijangka, tak boleh dilihat dan juga tak boleh dikesan dari mata kasar. Jadi bagaimana menjelang bulan Syawal dan juga sepanjang bulan Ramadan ini, anggota ATM melihat dan juga penugasan yang diberikan kepada anggota dan juga aset juga digerakkan bukan saja seperti biasa, tetapi penumpuan dan juga pergerakan itu lebih optimum berbanding hari-hari sebelumnya. Kita ingin saya terangkan di sini bahawa anggota kita, kan, bertugas di bulan puasa ni bukan satu perkara yang baru. Dan juga saya ingin nyatakan di sini tugas-tugas harian kita, di mana pengawasan di kawasan-kawasan operasi berlaku setiap masa, kan, round the clock, 24/7, dan mereka akan berada di situ sebilang masa. Antaranya tak kira lah bulan puasa, cuti ke raya ke, mereka sentiasa ada kat situ. So komitmen mereka semasa tugas biasa ni memang mereka dah biasa keluar daripada ataupun menjalankan tugas mereka jauh daripada family. Saya rasa dan saya yakin bahawa semasa menjalankan tugas secondary ini dalam membantu negara untuk membendungkan wabak COVID-19 ni, tidak akan kata orang melunturkan semangat diorang, kan. Bila kita bekerja semasa bulan puasa ni, komitmen yang tinggi, kan, yang tidak berbelah bagi, kerana mereka tahu bahawa tanggungjawab mereka sama seperti apabila mereka menjaga kawasan-kawasan operasi, kan. Kita semasa kita menjaga ataupun membuat tugas di masa COVID-19 ni, rakyat adalah tanggungjawab kita untuk membela dan juga menentukan rakyat kita, kan, terlepas ataupun dikawal daripada kena penyakit tersebut, kan. Maka ini adalah satu tugas. Kalau kita tengok dulu, kan, tugas biasa kita tengok musuh, kan, kita kena lawan, kan. Musuh dulu seperti biasa boleh nampak, tapi sekarang ni is invisible. Invisible makna dia, tetapi dia punya efek tu adalah seperti musuh. Dia boleh membuat seseorang itu sakit, boleh menyebabkan kematian, dan perkara-perkara yang boleh, kan, membuat negara kita ataupun meruntuhkan negara kita dari segi ekonomi dan juga perkara-perkara yang negatif. Oleh yang demikian, pendekatan kita dan juga sikap kita terhadap penyakit ini adalah seperti kita berdepan dengan musuh. Baik, melihatkan kepada kerjasama yang erat antara PDRM, ATM, kita dapat lihat kerjasama itu dalam tempoh PKP dan juga PKPB ini. Jadi bagi Tan Sri sendiri, apa harapan Tan Sri dalam usaha memerangi COVID-19 ini, melihatkan kepada kerjasama antara kesemua agensi yang berkaitan? Kita daripada pihak penguat kuasa ni, kan, antara
ATM, PDRM dan juga beberapa pihak kuasa yang lain kan, Rela, APM ni kan, kita boleh nampak bahawa kita sehati sejiwa semasa menangani wabak COVID-19 ni. Kita boleh lihat bahawa kerjasama yang telah diberikan oleh pasukan ini amat padu. Kita tidak ada lihat lagi, ataupun saya tak pernah lagi lihat di mana ada kerenggangan ataupun ketidaksepahaman antara mereka ni kan. Tugas yang diberi kepada mereka, tidak kira tugas itu daripada ATM ke, PDRM ke, Rela ke, kita membuatnya sekali. Ini adalah komitmen daripada pasukan keselamatan juga pasukan penguatkuasa, di mana mereka tahu akan komitmen yang harus diberi kepada negara apabila negara berdepan dengan wabak ini ataupun the invisible enemy ni kan. Saya percaya bahawa daripada aspek penguatkuasaan ataupun daripada pasukan yang menentukan peraturan ini dipatuhi amat mantap. Cuma sekarang ni saya menjeru agar untuk menangani ini kan, dia kena ada dua pihak lah. Satu pihak untuk menentukan wabak ini tidak ni, satu adalah daripada masyarakat sendiri. Betul. Kan. Jika kedua-dua pihak ni tidak menjalankan tanggungjawab masing-masing, maka amat sukar untuk kita membendung dan membasmikan ini. Oleh yang demikian, saya menjeru pada rakyat Malaysia, ambillah secara aktif kesedaran dan juga usaha-usaha sendiri ni kan. Janganlah kita leka kan, janganlah kita ambil mudah sikap tidak apa, kerana jika ini kita lakukan ataupun tidak kita secara sedar untuk kita beri kerjasama ini, maka satu hari nanti akan kena kepada kita sendiri ataupun orang yang kita sayang ataupun orang sekeliling kita. Kan. Oleh yang demikian, adalah penting untuk rakyat Malaysia dan juga pihak yang bertanggungjawab untuk membendung ini bersatu hati kan, dan memberi satu menjadi satu pasukan di mana kita sekarang ini adalah berdepan dengan wabak COVID-19 ni. Jika ini kita tak dapat bendungkan, yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Betul. Tan Sri Al-Alang sudah berada di sini. Secara kesimpulannya, untuk kita mengakhiri segmen dan juga perbualan kita, dalam tempoh setahun Tan Sri menerajui Angkatan Tentera Malaysia melihatkan kepada kerjasama utuh antara ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu TLDM, TUDM dan juga Tentera Darat. Bagaimana Tan Sri melihat inilah masanya untuk kita memperkasakan agensi ataupun Angkatan Tentera Malaysia supaya lebih berevolusi dan juga lebih memberikan sumbangan dan juga bakti kepada masyarakat, Tan Sri? Seperti mana yang kita lihat sekarang ini, bahawa fungsi dan juga dengan adanya Angkatan Tentera Malaysia kan, di sini kita dapat lihat bahawa kan, the presence of the armed forces or the military is just not to fight the war kan. Kita di sini adalah untuk membantu dan menjalankan tanggungjawab kita kepada negara daripada aspek-aspek lain, pada konteks-konteks lain. Satu daripadanya adalah apabila kita lihat apa yang berlaku sekarang ni kan, baru kita faham dan sedar bahawa dengan adanya Angkatan Tentera Malaysia kan, kita dapat membantu dan bertanggungjawab untuk mendung
dan juga membantu Malaysia membenteras wabak dan juga krisis-krisis besar yang dihadapi sekarang ini. Maka saya berharap bahawa anggapan yang Angkatan Tentera Malaysia ini sebagai satu pasukan yang mungkin membazirkan wang negara, dan saya berharap anggapan tersebut kan tidak lagi ada kepada masyarakat kita. Dan saya berharap sebagai pasukan profesional ini kan kita sentiasa bersiap sedia untuk menentukan satu kedaulatan kita, negara kita tidak dikompromi. Betul. Dan kedua adalah jika ada krisis-krisis dalaman di mana kita perlu dibantu untuk menentukan Malaysia kan balik kepada keadaan yang asal kan, Angkatan Tentera Malaysia is there to do its duty. Baik, terima kasih Tan Sri atas perkongsian mengenai kesiagaan ATM dalam membanteras COVID-19 ini. Seperti mana yang Tan Sri katakan tadi, mereka-mereka yang ingkar kepada PKPB ini sebenarnya mereka belum kena kat diri masing-masing. Tapi kita doakan supaya kita semua selamat daripada COVID-19 ini. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah Jalan Tan Sri Datuk Sri Haji Afendy bin Buang, Panglima Angkatan Tentera. Saya teringat seorang ahli bijaksana pernah berkata, benteng pertahanan dan juga persepadanan negara merupakan salah satu daripada aspek kedaulatan negara. Itu yang perlu kita junjung. Tahniah sekali lagi pada Angkatan Tentera Malaysia, TUDM, TLDM.